وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية لسمح ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أعرف بأوامرك الملائكة المقربين وافتح علينا ورحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسلطان المعامل بالدارين dan arad itu barang yang tiada dapat berdiri dengan zatnya. Artinya tiada mengambil lapang ia dengan zatnya. Dan sungguhnya mengambil lapang ia dengan yang lain. yakni mengikut ia akan a'yan. Seperti akwan yang 4. Dan arad itu, ini bahagian yang kedua, bagai yang kedua daripada dua bagai makhluk Allah Ta'ala, artinya alam ini. Belum pada ni dia katanya bermula alam dengan sekalian suku-sukunya itu baru, yakni adanya itu dulu oleh tiada, kerana alam itu dua, ada kalanya a'yan yakni jirim, yakni jirim yang berdiri ia dengan zat, dan ada kalanya arad. Ada kalanya arad yang berdiri ia kepada a'yan. Yakni arad itu berkandak kepada a'yan, tiada boleh asing sendiri. Maka a'yan itu barang yang ada baginya berdiri dengan zat dan tiada mengikut bagi yang lain, dan yang mengambil lapang ia qadar lulus zatnya. Kita dah lepas dah di situ. Maka di sini dia katanya dan arad itu barang yang tiada dapat berdiri dengan zat. Maknanya tak boleh ada dengan cara sendiri. Tak boleh ada dengan cara sendiri dengan sebab dengan sebab kita ni benda ni kalau tak tilik kepada baharu qadim, dia ada zat, ada sifat. Tetapi zat yang qadim kita panggil zat lah, sifat bagi yang qadim kita panggil sifat lah. Tetapi nisbah bagi yang baru kita tak panggil zat, kita panggil jirim. Pada jirim tu zat lah juganya. Dan kalau sifat yang baru kita tak panggil sifat, kita panggil kata arad. Jadi maknanya arad tu mesti menupani pada jirim lah. Baru sama baru. Maka kalau begitu maknanya yang qadim, yang azali tak lepas daripada zat dan sifat. Sebut kata yang qadim, yang azali, maka zat dan sifat. Kalau kata alam ini yang baru, maka jirim dan arad. Dua tu lah. Maka jirim tu ialah yang ada dengan secara sendiri, tidak menumpani pada yang lain. Lagi pulaknya dia jirim tu benda yang mengambil lapang. Mengambil lapang. Maka arad ialah perkara yang menumpani pada jirim.
Maka di sini arad tu dia katanya barang yang tiada dapat berdiri dengan zat, tak boleh ada dengan secara sendiri, mesti kena menupani pada zat. Dikarenakan zat tu apa dia? Jirim. Artinya arti tiada dapat berdiri dengan zat. Artinya arti tiada dapat berdiri dengan zat, tiada mengambil lapang ia dengan zat, dengan zat mana dengan sendirinya, tiada mengambil lapang ia dengan zatnya ini dengan sendirinya. Dia tak boleh mengambil lapang dengan sendirinya, dan sungguhnya tak boleh mengambil lapang dengan zat, yakni dengan sendiri. Kita tafsir begitu. Tiada mengambil lapang ia dengan zat, yakni dengan sendiri, dengan diri dia sendiri, dia tak boleh nak mengambil lapang. Dia tidak, dengan maknanya tidak mengambil lapang dengan sendiri. Lepas tu tak mengambil lapang dengan sendiri, dengan secara mana pula? Dan sungguhnya mengambil lapang ia dengan yang lain, dengan menupani pada yang lain. Seperti kita kata panjang pendek tak boleh ada dengan sendiri, melainkan panjang tu tupan pada tali masalah. Keras tu menupani pada batu masalah. Begitu. Dengan secara sendiri keras tak boleh nak ada. Batu mengambil lapang di mana, di situ adalah keras. Tali ada di mana, di situlah ada sabit panjang. Yang ni mengikut ia akan a'yan. A'yan, zat, jirim, sama tu. Yang ni mengikut ia akan a'yan. A'yan tu jirim lah. Zat tu lah. Zat yang baru tu lah. Maka segala jirim, jirim baik kita panggil. Zat yang baru, artinya a'yan kita panggil. Maka itu mesti mengambil lapang kan. Mesti mengambil lapang. Apabila dia mengambil lapang, maka arad yang menupani pada dia mengambil lapang mengikut dia, tidak dengan secara sendiri. Tak mesti, tak seperti jirim. Jirim tu mengambil lapang dengan sendirian dia. Adapun arad-arad seperti masin mengambil lapang mengikut garam. Manis mengambil lapang mengikut gula. Katalah. Misal bagi aradnya seperti akuan yang 4. Seperti akuan yang 4. Kelakuan-kelakuan yang 4. Akuan yang 4. Ini misal bagi arad. Yang 4. Mana dia yang 4? Iaitu gerak dan diam. Dua tu melawan ni dua tu. Dan bercerai dan berhimpun. Bercerai dan berhimpun, itu lawan dua tu. Dua berlawanan. Maka 4 ini dalam istilah kitanya panggil akuan yang 4. Gerak, diam, cerai, himpun. Gerak, lawannya diam, bercerai, lawannya berhimpun. Kalau ada satu, kalau dua benda duduk berdekatan, kita panggil berhimpun. Dua jirim apabila duduk berdekatan antara satu dengan satu ni, maka kita panggil berhimpun. Kalau dua jirim itu duduk tidak berdekatan, kita panggil bercerai. Bercerai, berasing, sama. Jirim itu kalau tetap di suatu lapang, kalau dia tetap di suatu lapang, maka dikatakan diam. Kalau dia bersalin-salin lapangan, maka dikatakan bergerak.
Jadi maknanya bergerak itu ibarat daripada ialah kena kepada bertukar-tukar tempat, bertukar-tukar mengambil lapang oleh jirim. Sekejap sini, sekejap sana. Sekejap sana, sekejap sini. Itu dikatakan gerak. Kalau tak bertukar tempat, maka dikatakan diam. Lagi pulanya gerak, diam dan gerak ini boleh bergilir ganti. Sekejap jadi diam, sekejap jadi gerak. Apabila ambil gerak, tinggal diam. Apabila ambil diam, jadi diam, tinggal gerak. Maklum? Dan bercerai dan beripun. Jadi maknanya empat ini ialah arad. Maka empat ini di suatu jirim mesti kena ada. Tidak ada diam dengan gerak. Antara maknanya empat ini kena ada dua dalam empat di suatu jirim. Gerak dan diam ambil satu. Kena ada mana-mana satu. Bercerai beripun mesti kena ada mana-mana satu. Tengok sekarang kita pakai baju. Jadi baju beripun dengan badan. Apabila kita pakai kufiah, maknanya kufiah kita tu beripun dengan kepala. Apabila kita buang, maka jadi bercerailah kufiah tu daripada kepala. Begitu. Jadi maknanya gerak dan diam mesti kena ada mana-mana satu. Beripun dengan cerai mesti kena ada mana-mana satu daripada pada jirim. Jadi maknanya dia mesti kena ada lah. Kita katanya suatu jirim tu emo gerak emo diam, ambil mana-mana satu. Yang beripun dan bercerai tu mesti kena ada mana-mana satu. Kat suatu jirim. Nak kata jirim tu tak bercerai, tak beripun, tak boleh. Emo dia beripun, tak bercerai, emo dia bercerai, dia tak beripun. Mesti kena ada. Gerak dan diam pun sama. Dan segala warna segala warna merah, putih, hitam, itu pun arad juga. Dan makna warna itu, ni nak kalau orang tanya, warna-warna ni apa dia? Dan makna warna itu, kaifiyat. Dia panggil kaifiyat. Yang terhenti melihat akan dia itu atas melihat bagi suatu yang lain. Iaitu warna tu cahaya. Waktu setengah orang dia panggil cahaya merah, cahaya biru. Setengah orang dia panggil begitu. Setengah orang tu panggil warna merah, warna biru. Setengah orang dia panggil cahaya merah, cahaya biru. Bukan makna nur. Bukan nur. Warna itu kaifiat, ni suatu kelakuan, suatu kaifiat yang terhenti melihatkan dia. Kita nak nampak dia, terhenti atas melihatkan bagi suatu yang lain. Kita nak nampak hitam, mesti kena pandang kepada gagak. Kita nak nampak putih, mesti kita pandang kepada kapas, masalah. Kita nak nampak apa lagi? Nak nampak hijau, mesti kena melihat kepada daun-daun. Masalahnya. Jadi maknanya kita nak tengok warna betul-betul tu, tak mungkin, tak boleh. Nak nampak warna, mesti kena tengok sekali dengan benda yang ditupani oleh warna. Jadi maknanya tak nampak hitam, malaikat kita kena pandang kepada gagak dan sebagainya. Tak nampak apa dia lagi? Tak nampak hijau, malaikat kita kena tengok kepada daun-daun. Daun yang hijau. Katalah. Maka hijau, putih, merah itu dikatakan kaifiyat. Dah. Iaitu warna tu. Iaitu kaifiyat
tadi itu cahaya. Ha. Dan makna cahaya itu kaifiat yang tiada terhenti melihat akan dia atas melihat bagi suatu yang lain. Dan makna cahaya itu pula kaifiat yang terhenti yang terhenti melihat akan dia atas melihat bagi suatu yang lain. Jadi maknanya cahaya-cahaya itu ialah kaifiat yang tiada terhenti. Yang tiada terhenti melihat akan dia atas melihat yang lain. Melihat bagi suatu yang lain. Itu dikatakan kaifiat. Jadi nak cerita katanya, kalau orang belajar dalam ilmu makulat tu, warna tu merah, hitam, putih tu dikatakan makulatu kaif. Makulatu kaif masuk dalam bahagian makulatu kaif. Dia katanya dan makna cahaya itu kaifiat yang tiada terhenti, tiada terhenti melihat akan dia atas melihat bagi suatu yang lain. Jadi kaifiat tu maknanya kita nak nampak dia tak mesti kena tengok benda yang lain. Itu cahaya. Maka warna tu ialah cahaya, tetapi cahaya yang tak dapat tidak kena nampak dia, kena nampak yang lain. Jadi dia kaifiat ni susah nak kata tu. Jadi dia panggil kaifiat. Dia panggil kaifiat. Merah ada cara dia nak kata merah. Sebab tu dengan sebab kaifiat merah dengan kaifiat kuning berbeza. Dengan sebab tu kita boleh tengok ini kuning, ini merah. Dengan sebab cahaya dia tak sama. Kaifiat dia tu tak sama. Kita sekadar itulah. Sekali lagi kita ulang. Dan makna warna itu kaifiat. Dia panggil kaifiat semua. Apabila kita tengok kepada tali, maka panjang dia tu itu suatu kaifiat. Panjang dia bukan diri tali, diri panjang dia tu itu suatu kaifiat. Kita tengok pada kertas nipis. Nipis tu suatu kaifiat. Cahaya tu pun suatu kaifiat. Maka warna ni suatu kaifiat, kita tak boleh nak nampak dia, melainkan kena tengok kepada yang lain. Itu warna. Suatu kaifiat, boleh cerita begitulah. Nak cerita macam mana lagi? Suatu kaifiat yang tak boleh kita nak nampak dia, melainkan kena nampak benda lain. Begitu. Iaitu salah rajak, iaitu suatu yang lain. Rajak. Iaitu suatu yang lain cahaya. Iaitu suatu yang lain itu cahaya. Dan makna cahaya kaifiat yang tiada terhenti melihat akan dia atas melihat bagi yang lain. Jadi maknanya nak ada warna, kita nak nampak warna terhenti di atas. Sekali lagi. Warna tu ialah suatu kaifiat yang terhenti atas melihatkan dia. Kita nak nampak dia, terhenti atas melihat bagi sesuatu. Tapi sesuatu tu bukan dia, kalau hijau bukan daun, salah tadi. Bukan gitu. Dia kata sesuatu tu iaitu cahaya. Cahaya. Cerah itulah. Cahaya tu cerah. Dan makna cahaya itu kaifiat yang tiada terhenti iaitu cahaya
kaifiat ini suatu kaifiat yang tiada terhenti tiada terhenti melihat akan dia atas melihat bagi suatu yang lain. Jadinya begini, merah masalan kita nak nampak merah mesti kena ada cahaya. Kalau tak ada cahaya kita tak nampak merah di benda tu. Hijau di daun kita tak nampak hijau melainkan kena ada cahaya. Begitu. Maka cahaya tu apa pula? Iaitu cahaya tu iaitu suatu yang lain cahaya. Dan makna cahaya tu kaifiat yang tiada terhenti. Tiada terhenti melihat akan dia akan cahaya akan kaifiat atas melihat yang lain. Tak ada daun pun kita ada, kalau ada cahaya kita nampak cahaya. Ada cahaya mestinya beginilah. Kalau nak nampak daun, mesti kena ada cahaya. Tak. Kalau nak nampak hijau, mesti kena ada cahaya. Tapi kalau ada cahaya, tak mesti kita nampak hijau. Nampak putih, nampak apa. Hanya begitu. Dengan sebabnya, kalau tidak ada cahaya, maka kita tak nampaklah hijau, putih, kuning, hitam pun tak nampak. Begitu. Maka segala warna itu dikatakan arad. Tetapi warna ni boleh kita dapat dengan pelihat. Warna ini boleh kita dapat dengan pelihat. Maka setiap-tiap benda yang kita dapat dengan lihat itu ialah benda yang ada pada kharij. Jadi warna ialah benda yang ada pada kharij. Kalau begitu warna tu benda yang ada. Sebab kita maklum benda yang didapat dengan pencahayaan dera yang lima tu boleh tengok dengan mata, boleh lihat, boleh dengar, boleh rasa dengan lidah, boleh sentuh, boleh hidu dengan hidup. Maka adalah benda yang ada pada kharij. Benda yang ada pada kharij itulah kita panggil benda yang maujud. Maka warna, tengok dia kata ta'rif warna tu dia katanya iaitu kaifiat yang tiada terhenti melihatkan dia atas melihat bagi suatu yang lain. Maknanya warna ni kita boleh nampak. Walaupun terhenti kena ada cahaya sekalipun, tapi kita boleh nampak. Maka warna tu benda ada pada kharij. Maka warna tu dikatanya benda yang ada pada kharij. Bukan amrun a'tibari. Bukan amrun a'tibari. Tak seperti gerak diam bergerak bercerai. Itu dikatakan amrun a'tibari. Sebab tidak ada pada kharij. Gerak diam beri pun bercerai. Arad ke tidak? Arad juga. Tetapi amrun a'tibari bukan dia amrun wujudi. Bukan. Bukan benda wujudi. Gerak diam, bergerak, cerai. Adapun warna boleh kita tengok dengan mata. Kalau begitu warna ni benda yang wujudi, benda yang ada. Arad lah. Tapi masuk dalam benda wujud. Benda maujud, benda ada. Dan seterusnya, cahaya pun begitu juga. Kita boleh nampak ke tidak cahaya? Boleh nampak. Kalau begitu, cahaya tu pun benda wujudi juga. Ada pada kharij. Bukan amrun i'tibari. Sebab cahaya ni dia katanya kaifiat yang tiada terhenti melihat akan dia atas melihat bagi suatu yang lain. Jadi maknanya cahaya ni kalau ada cahaya kita nampak teruslah. Tak mesti kena ada benda lain. Tak mesti benda warna kuning hijau kena ada cahaya baru nampak kuning. Pisang yang masak nak nampak hijau di daun mesti kena ada cahaya. Tapi cahaya nak nampak cahaya tak mesti ada benda lain. Semata-mata ada cahaya tu kita dah boleh nampak. Faham gitu? Semata-mata ada cahaya tu kita dah boleh nampakkan. Tak mesti kena ada benda lain. Tapi kalau nak tahu benda tu warna mana, kalau malam yang gelap tak nampak, malaikat kita buka lampu baru nampak. Katanya hijau. Begitu. Jadi maknanya warna pun benda wujudi, cahaya pun benda wujudi. Sebab kita boleh tengok. Dan seterusnya, dan segala rasa.
Dan segala rasa, rasa ni arad juga. Dah. Dia tak boleh ada dengan secara sendirilah ni. Dah. Ini pun masuk dalam makulatu kaif juga. Masuk dalam bahagian, kalau orang belajar ilmu makulat, masuk dalam bahagian makulatu kaif juga. Dan rasaan, maka rasaan ni benda wujudi ke tidak? Jawabnya benda wujudi. Bukan dia bukan dia amrun i'tibari. Benda amrun wujudi, bukan amrun i'tibari. Benda ada. Sebab kita boleh rasa, boleh dapat dengan pecahan dera lidah. Dengan lidah. Boleh ambil rasa tu dengan lidah. Dan baginya, bagi rasa itu 9 9 bagai. Rasa tu ada 9 bagai rasa. Lepas tu kalau kita nak cerita bagi faham tu satu-satu. Manis, macam mana manis? Susah nak ceritalah. Bagi dia makan gula lah. Nak tahu, nak cerita tu payah. Kalau cerita pun suatu kaifiat yang dapat dirasa dengan lidah. Begitu. Lepas tu nak cerita susah. Sebab tu kena ambil gula, bagi dia letak atas lidah dia, kenal ke tidak manis tu rasanya begini, itulah. Dan baginya, bagi rasa tu 9 bagai. Yang pertama pahit. Cuba takrifkan pahit. Dan kedua pedas. Pedas pun rasaan. Dan ketiga manis. Dan keempat kelat. Seperti pisang putih. Rasaan yang ada pada pisang yang putih, itulah kelat. Pisang yang putih. Sama juga. Kalau teh tu kelat. Kalau pahit tu kopi. Teh yang rasa manis tu kita masuk gula. Kelat tu, kalau nak tanya macam mana kelat, kelat tu ialah rasaan seperti rasaan bagi pisang yang putih. Tu kelat. Dan kelima masam. Seperti rasaan apa? Cuka. Dan keenam perak. Macam mana perak? Ya, kelat tu lain. Nak misal rasaan apa benda? Nak tunjuk pun tak boleh nak tunjuk. Nanti nak ingat. Tinggal dulu. Dan ketujuh masin. Dan kedelapan lemak. Rasa lemak. Tengok teh tu kalau kita tak masuk susu tu berasa manis saja kan. Rasa manis saja. Tak ada rasa lemak manis. Lemak tu satu, manis tu satu. Bukan minyak. Lemak. Lemak tu lain. Bukan lemak yang kita kat lembu yang kuning-kuning. Tu bukan rasaan dia. Seperti apabila teh tu kita masuk susu kan. Masuk susu, jadi rasa lemak. Sebab tu katanya lemak manis. Lemak lagi, manis lagi. Kalau masuk susu, ada kelat juga sikit-sikit. Kalau teh tu, kita masukkan sebut teh tu banyak. Jadi ada 3 rasa lah. Rasa kelat juga, ada manis juga, ada rasa lemak juga. Kalau kopi kita masuk susu, susu manis tu,
Susu pekat tu, jadi mana pahit pun ada, manis pun ada, apa dia, lemak pun ada. Dan kesembilan, tawar. Tawar itu satu rasaan. Jangan katanya tawar tu tak ada rasaan. Setengah kata tak ada manis, tak ada masin, tak ada kelak, tu tawar. Bukan. Tawar tu satu rasaan. Yang perak ni, nah, dia rasa nak makan macam nak uh, susah nak cerita. Tak ingat misalnya. Benda pun yang rasa perak. Dia lain pada kelak. Dia nak seakan-akan dengan pedas juga. Dia pedas ni kita makan tu dia rasa bersera kepada lidah kan. Lepas tu perak tu dia nak seakan-akan dengan pedas. Biasanya rasaan dia tu nak jadi tajam. Tak boleh nak cerita tu, tak ingat misal benar. Tapi adalah orang tua dulu cakap, rasa perak, rasa perak. Saya tangguhlah. Perak tu macam mana? Itu apa dia? Rasa-rasaan ini pun arat juga, tetapi arat yang wujudi. Dan segala bau-bauan, ini pun arat juga. Ini pun benda wujudi juga sebab dapat dengan perhidu. Maka baginya amat banyak. Maka baginya bagi bau-bauan tu amat banyak. Kita boleh cerita satu saja. Itu dengan secara umum tu. Bau harum, bau busuk. Maka sekalian itu arat yang baru. Maka sekalian itu apa dia? Mulai pada gerak akuan. Jadi dia sebut berapa benda tadi? Akuan yang 4, warna, rasa, bau, begitu kan? Lepas tu ada lagi, banyak lagi panjang pendek bukan warna, bukan apa, tapi arat juga. Dan maka sekaliannya itu arat, mengikut yang dia sebut dalam misal, tapi bukan ada sebanyak tu, banyak lagi. Ada banyak lagi. Maka semua yang dimisalkan tadi tu arat. Sebut kata arat mesti yang baru. Memanglah baru. Jadi yang baru tu sifat li bayanil waqi'. Sebut kata arat mesti baru. Tidak ada yang qadim. Kalau yang qadim tak panggil kata arat, bukan dia arat. Maka sekaliannya itu arat yang baru. Apa makna? Yakni arat tu sifat bagi jirim. Arat tu apa dia? Iaitu arat tu yakni sifat bagi jirim. Sifat bagi jirim itulah kita panggil arat. Sebab tu sifat kudrat Allah tak boleh panggil arat. Sebab sifat bagi zat Allah bukan jirim. Kan? Sebab saya dah cakap tadi, awal-awal tadi katanya, benda tu kalau tak kira tilik pada kodim baru, ada zat, ada sifat. Tetapi kalau yang zat yang baru panggil jirim, sifat bagi yang baru panggil arat. Begitu. Maka sebut kata arat memanglah sifat bagi jirim.
Ah, itu nak bagi kita kenalkan arad. Ketahui olehmu apabila sudah tetaplah bahawa alam ini sekaliannya apa tu? Maka ketahui olehmu apabila sudah tetap bahawa alam ini sekalian alam ini muhdasun dimengadakan. Apa makna muhdasun? Yakni baharu. Dibaharukan. Kalau nak bagi terjemuh dengan dia munasabah dia kata yakni baharu tu makna kena kata hadisun. Kalau muhdasun tu maknanya dibarukan. Nak bagi munasabah dengan dia tafsir kata yakni baharu tu kena kata hadisun, ya. Semua alam tu baharu. Semua alam, walaupun alam tu sama ada alam tu kena atas jirim, sama ada alam tu kena atas arad, kesemuanya baharu. Sebab alam tu ada dua seperti kata dulu kan. Arad dan jirim. Walaupun alam tu kena atas arad, walaupun alam tu kena atas jirim, kesemuanya baharu. Maka makna baharu itu, nak cerita makna baharu pula. Maka makna baharu itu dahulu daripada adanya itu Adam. Baru-baru tu dahulu daripada adanya. Mana belum pada ada. Belum pada nak ada dia tu, Adam tiada. Belum pada nak ada, belum pada ada tu tiada. Itulah baru. Belum pada ada tu tiada. Mana tiada yang sebelum pada ada tu dikatakan, apa dia? Ada selepas pada tiada itulah dikatakan baru. Ada selepas pada tiada, sabit selepas pada ternafi, itulah dikatakan baru. Maknanya ada selepas pada tiada. Mana tiada telah dulu. Tiada dulu, ada di belakang, maka itu baru. Kalau ada dulu, selepas tu tiada, ya tak panggil baru, panggil apa? Binasa. Kalau tak ada, selepas pada tak ada, itu panggil baru. Kalau katanya ada, selepas pada ada tu jadi tak ada. Tak ada selepas pada ada, kita panggil binasa. Ada selepas pada tiada, baru. Tak ada selepas pada ada, binasa. Begitulah. Dan makna baharu itu dahulu daripada ada. Belum pada ada tu, Adam tiada. Maka yang mengadakan dia itu Allah. Maka yang mengadakan dia kan alam atau begitulah. Maka yang mengadakan dia kan alam dengan sebab asal alam ni asal tidak ada kan. Asal tidak ada, apa tu ada dia tu selepas pada tiada, maka dikatakan dia tu baru. Asal dia tiada, kemudian diadakan. Jadi mana apabila diadakan, ada dia selepas pada tiada, maka jadi kata ada dia tu baru. Maka mesti kena ada yang mengadakan. Soalnya mesti kena ada yang mengada. Siapakah yang mengadakan dia? Maka yang mengadakan dia itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni zat yang wajib wujud, yang mesti ada. Tak terima tiada sama sekali. Yang tiada baginya permulaan dan ketiada sudah dan tiada berkesudahan. Yang mengadakan dia itu zat Allah Ta'ala, zat yang wajib wujud, zat yang wajib ada. Faham tak kata wajib ada?
Wajib ada, mustahil tiada. Wajib ada maknanya mustahil tiada. Kemudian tiada ni kalau nak sungguh tiada, dia di mana? Belum ada selepas pada ada. Kan? Adam sabik, Adam lahir. Tak begitu? Maknanya kalau kata wajib ada, maknanya tak ada. Tak begitu? Tak terima, tak ada sama sekali. Tak terima, ternafi. Tak terima, tidak sama sekali. Tak terima Adam sama sekali. Sebab kata wujud yang wajib. Kalau kata wujud yang harus, maknanya boleh ada, boleh tiada. Kan? Terima ada, terima tiada. Walaupun dia ada sekarang, tetapi harus tiada. Maka apabila kita kata cakap pasal tiada ni, tiada di mana tempat tiada? Tiada ni di mana tempat dia? Belum pada ada dan selepas pada ada. Tu tempat Adam. Faham ke tidak gitu? Adam ni kalau nak letak dia dekat mana? Tempat dia. Maknanya belum ada dan selepas pada ada. Tengok duduk duduk antara dua sujud kan? Duduk antara dua sujud dalam solat kan? Duduk antara dua sujud ni macam mana dia? Nak panggil kata duduk antara dua sujud, dia macam ada kita sekarang. Ada kita yang baru. Macam mana ada kita? Macam mana duduk antara dua sujud? Duduk antara dua sujud, dia tak boleh jadi duduk antara dua sujud, malaikat belum pada dia satu sujud, kemudian daripada dia satu sujud. Kan? Sebab tu kita panggil duduk antara dua sujud. Sebab tu duduk tahiyat tu boleh panggil duduk antara dua sujud ke tidak? Tak boleh sebab walaupun sebelum dia ada sujud, tapi selepas pada dia tak ada sujud. Kan? Maka duduk antara dua sujud tu kalau nak banding macam ada kita sekarang lah. Kan? Belum pada ada kita, tiada. Selepas pada ada kita, tiada. Begitu. Jadi maknanya kalau nak banding, begitulah. Duduk antara dua sujud. Macam mana? Kenapa kata duduk antara dua sujud? Dua sujud tu mana dua sujud? Mana dua sujud? Duduk antara, kita panggil duduk bacaan Rabbi Firli tu, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, kalau tanya mana dia dua sujud? Sujud sebelum duduk, sujud selepas pada duduk. Ada kita pun sama. Ada kita antara dua Adam. Kan? Ada kita antara dua Adam. Adam sebelum, Adam kemudian. Begitu. Tapi kalau duduk tu pas sujud satu, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Jadi ada kita ni ada yang terletak di antara dua Adam. Adam sebelum, Adam lahir, Adam kemudian, Adam lahir. Maka di situlah katanya ada kita, ada yang harus boleh ada, boleh tiada, maknanya boleh terima Adam sebelum, Adam kemudian. Maka Allah Ta'ala tak ada sama sekali. Wajib ada, tak terima tiada. Maknanya kita katanya tak boleh kata tak ada sebelum pada ada dia, tak boleh kita kata tak ada selepas pada ada dia. Kan? Seperti kita duduk makan nasi. Duduk nak makan nasi tu duduk antara dua sujud ke tidak? Tidak kan? Duduk nak makan nasi. Datang, duduk atas kursi. Berjalan, duduk atas kursi. Kan? Soalnya begitu nak buat bandingan. Jadi mengadakan dia oleh zat, mengadakan dia kan alam tu oleh zat Allah Ta'ala, iaitu zat Allah tu yang wajib wujud, yang tiada baginya permulaan. Memanglah.
Apabila kata wajib ada, tidak ada permulaan. Kalau ada permulaan, maknanya bukan wajib wujud. Sebab kalau ada permulaan bagi ada, mana belum pada nak mulai ada, dia tiada. Padahal kita nafikan tiada. Nah, kenapa kita nafikan tiada? Sebab kata mustahil tiada. Kan? Mustahil tiada. Nah, tiada, mustahil tiada. Tiada mana? Yang kata mustahil. Tiada sebelum pada ada, tiada selepas pada ada. Dengan sebab tak tiada sebelum pada ada, tak ada permulaan. Dan tiada kesudahan, maknanya tak tiada selepas pada ada. Itu tak ada kesudahan. Mana Adam sabik, Adam lahir, kedua-dua dinafikan. Tak macam kita wujud kita yang harus, maknanya disabitkan Adam belum pada ada, disabitkan Adam selepas pada ada. Lalu tu apabila sabit ada sebelum pada ada permulaan bagi kita. Dengan sebab kita sabitkan Adam selepas pada ada, dikatakan ada kesudahan bagi diri kita, makhluk. Dan ada baginya beberapa sifat kamalat yang mengadakan alam ini Tuhan yang wajib wujud, tidak ada permulaan dan kesudahan bagi adanya. Dan ada bagi Allah itu beberapa sifat kamalat yang tiada terhingga baginya, bagi sifat kamalat tiada terhingga pada bilangan, pada bilang-bilangan, pada nafsil amri. Jadi tak boleh kita nak menghinggakan. Mana pada wakilnya banyak, terlalu banyak, tak boleh kita nak hinggakan. Sama ada sifat yang wujudiyah atau salbiyah. Sama ada sifat kamalat tu sifat wujudiyah atau sifat salbiyah. Sifat kamalat Allah Ta'ala sama ada sifat salbiyah. Maknanya kidam bakok mukhalafah itu pun sifat kamalat juga, tetapi masuk dalam sifat bahagian sifat salbiyah. Kalau kudrat iradat ilmu tu sifat kamalat juga, tetapi masuk dalam bahagian sifat wujudiyah. Kerana beberapa hadis yang menunjukkan tiada berkesudahan kamalat Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan sifat kamalat Allah Ta'ala tiada berkesudahan, tidak terhingga, tak boleh sakat dengan bilangan? Kerana beberapa hadis menunjukkan tiada berkesudahan sifat kamalat Allah Ta'ala. Tetapi tiada wajib. Sungguh pun sifat kamalat Allah Ta'ala itu amat banyak, tiada berkesudahan. Kena tahu kesemua ke kita? Tidak. Tetapi tiada wajib kita ketahui atas jalan tafsil. Kita wajib kita tahu satu persatu sifat kamalat, semua sifat kamalat. Sebab mustahil kita nak tahu kesemua. Tuhan tak wajib kita buat benda yang mustahil. Sifat kamalat Allah Ta'ala tiada terhingga. Benda yang tiada terhingga mustahil kita nak tahu kesemua. Kalau boleh tahu kesemua, mana ada kesudahan, boleh ada kehinggaan. Kan? Kalau benda tu kita boleh tahu kesemua, mana benda tu ada kehinggaan, ada kesudahan. Ni tak ada kesudahan, maka tak mungkin lah kita nak makhluk ni nak tahu. Kalau gitu tak wajib kita tahu dengan secara tafsil. Tak wajib kita kena tahu dengan secara tafsil. Hanya wajib kita ketahui atas jalan ijmal sebagaimana kita maklum. Sebab benda tiada berkesudahan boleh kita tahu dengan secara ijmal. Tak boleh kita nak tahu dengan secara tafsil. Begitu. Habis. Kemudian kita akhir pada kata dan kata musannif wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa misla dzalika fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح معارف ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum.
Terima kasih, Baba. Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih, Bapak.